إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Muka surat 9 nombor 12. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, iaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Baginda bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bada qabailu min ummati al-awthan. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Mereka talhaqu ni maksud berhubunglah. Berhubung maksud dia bersama dengan kabilah, dengan orang-orang musyrikin, maksud menyembah berhala. Wa hatta, dan sehingga ta'buda, mereka menyembah, ataupun ta'buda qabailu min ummati, beberapa kabilah daripada umatku, beberapa kelompok daripada umatku, mereka menyembah berhala. Jadi maknanya kiamat tidak akan berlaku sehingga kelompok ataupun beberapa kelompok daripada umat Nabi SAW mereka mengikuti orang-orang musyrik, bersatu dengan orang-orang musyrik, mengasihi, mencintai orang-orang musyrikin, membantu orang-orang musyrikin untuk menangani orang-orang Islam. Nabi kata macam tu. Dan juga tidak akan berlaku kiamat sehingga sebahagian ataupun sekelompok atau beberapa kelompok daripada umat Nabi SAW menyembah berhala. Itu dia, itu kata Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jihad dengan harta, iaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang dihajatkan. Ketiga, jihad dengan jiwa, iaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam, dan agar kalimah Allah la ilaha illallah tetap jaya sedang kalimat orang-orang kafir menjadi hina.
Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sabdanya, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisanmu. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, fardu ain, berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam, wajib dihalau. Agresor Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestin, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan, jika berpangku tangan, ikut berdosa sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk daripada wilayah Palestin. Mereka harus, mesti berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Kedua, fardu kifayah. Jika sebahagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebahagian yang lain kewajipannya menjadi gugur, seperti berdakwah mengembangkan misi Islam di negara-negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa yang menghalangi jalan dakwah, ia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Ini yang kita baca bahagian yang ke-12, nombor 12 ni, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Bahagian 2, manhaj golongan yang selamat. Jadi insya-Allah kita huraikan dalam huraian kita tengok nota kita lah, insya-Allah. Nota yang saya buat tu yang ada 6 muka surat tu, maknanya kita nak faham dengan lebih terperinci cerita tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istilah dia. Maknanya kadang-kadang orang dia silap faham tentang tu. Bila sebut je perkataan jihad ni, dia jadi macam benda yang allergic ke apa ke kan. Maknanya dia macam tersentak. Dia kata bila sebut jihad je, dia ingat perang, bunuh orang apa semua. Dia nampak darah tumpah, darah meleleh, dia nampak senjata, bom dan sebagainya. Sebahagian orang ni macam tu. Hatta anak-anak Islam sendiri, orang yang mengaku mengucap 2 kalimah syahadah sendiri, dia macam tu. Sehingga kenapa? Kerana terpengaruh dengan dakwah orang-orang kafir, dakwah orientalis, mustasyriqin. Dan bila sebut Islam, bila sebut jihad, nampak teroris, nampak orang janggut, nampak pengganas. Ini bukan kita kata daripada orang yang tak Islam sendiri, orang Islam sendiri. Sehingga dia kata dekat kita, dia kata kan, salah ke simpan janggut, kita kata. Dia kata persepsi orang macam tu, kan? Nampak orang simpan janggut, dia nampak teroris. Maksud dia nampak macam tu, gambaran dia. Bila nampak Islam, nampak keganasan. Jadi orang Islam sendiri macam tu. Sehingga akhirnya kita tengok kan, dia ambil, dia sumbat orang dalam penjara dulu, sumbat dia soal sesat, tak ada apa, orang tu dia lepas macam tu. Dia dah zalim orang tu dah. Tiba-tiba dia tak nampak, dia tak nampak kesilapan yang orang tu buat. Jadi dia telah menzalimi orang. Ini perbuatan orang Islam sendiri, yang dia tu sembahyang 5 waktu sehari semalam, sebahagiannya ataupun kebanyakannya sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tapi bila dia nampak saudara dia se-Islam yang cuba nak mengikut sunnah Nabi SAW, yang pakai jubah, yang simpan janggut, pakai serban ke apa ke, dia nampak pandangan dia menjurus ke arah benda ni tak elok. Orang ni mengajak kepada ekstrim, melampau dalam agama, pengganas. Itu yang ditanam oleh pok-pok mustasyriqin ataupun orientalis. Dan kebanyakan daripada orang-orang Islam telah terpedaya, sehingga orang-orang yang berkuasa, memiliki kuasa, mereka menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang salah, cara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menangkap, mengumpankan ke dalam penjara orang yang bari, yang berlepas diri daripada tuduhan dan sangkaan buruk mereka tersebut. Jadi maknanya banyaklah dosa yang telah mereka buat. Dia bukan senang bila kita menzalimi seseorang, kita nak minta maaf kepada dia. Satu lagi, kita manusia ni kebanyakannya manusia yang ego, kan? Dia rasa minta maaf pada orang ni satu benda yang salah, tak perlu minta maaf pada orang. Padahal dia wajib minta maaf di atas kesilapan yang dia buat kerana menzalimi orang. Tapi kerana dia rasa kedudukan dia yang tinggi, pangkat dia yang besar, kan dia tak minta maaf. Dia nak simpan permohonan maaf itu di padang mahsyar besok, yang mana di sana tak ada kemaafan lagi kecuali ambil pahala kita bagi dekat orang lain.
orang yang kita zalimi, maka orang tu bakal diisytihar sebagai orang muflis di mahsyar kelak. Jadi mana macam tu? Tu orang yang muflis yang sebenar. Itu dia masalah dia. Jadi maknanya kesian. Kita tengok orang macam ni, kan, yang dia mengaku Islam, dia sembahyang 5 waktu, dia menzalimi orang, kemudian dia sengaja tak mau minta maaf pada orang yang dia zalimi, dan dia terus melakukan kezaliman. Akhirat besok dia adalah orang-orang yang muflis, diisytihar sebagai muflis. Takut macam tu. Jadi Islam ni bukan macam tu, nak kena belajar. Dia tak nak belajar. Dia dengar, dia baca macam tu, dengar orang putih kata macam ni, kan, orang mustasyrikin kata macam ni, dia ambil pegang. Dia tak mau belajar daripada agama Islam yang asal. Dan akhirnya dia telah menzalimi saudara si-Islam dia. Itu masalah dia. Baik. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menggariskan tentang, telah menjelaskan tentang jihad, makna dia, perkataan dia, istilah dia, tingkatan-tingkatan dia, maratib, ya, al-jihad tadi. Apa cerita tentang jihad itu? Dia kata dia, jihad ada 4 tingkatan ataupun arba'u maratib. Dan dikatakan jihad itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu, ya kan? Jadi inilah musuh kita setiap hari. Bila kita sedar daripada tidur, bangun tidur, sampailah kepada kita nak tidur, ini musuh kita. Bila kita dah tidur dah, tak naklah dia tak serang kita dah. Bila kita celik mata je pagi tu, bangun pagi tu, dia dah serang kita dah. Nafsu tadi. Dia akan guna macam-macam cara, macam-macam cadangan dia akan bagi pada kita, bisikan, ajak kita tadi buat, dihias benda tu cantik, nampak seronok, nampak indah, untuk kita tadi buat benda yang menyanggahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, dia kata jihad melawan syaitan. Syaitan ni musuh yang kita tak nampak, dan dia ni dah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sesatkan semua anak Adam. Allah Ta'ala kata silakan, kan, kecuali orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang ikhlas tidak akan dapat disesatkan oleh syaitan. Ikhlas tentulah maknanya dimulakan dengan ilmu. Apabila kita berilmu, kan, dan kita mengikhlaskan diri, maka syaitan tidak akan dapat menyesatkan kita. Itu maknanya Allah Ta'ala dah janji. Iblis dah bersumpah, ya. Dalam surah apa sumpah Iblis? Dia akan sesatkan anak Adam tadi semuanya. La ughwiyannahum ajma'in, kata Iblis. Surah Al-Hijr ayat 39, kalau kita nak tengok, kan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah Al-Hijr ayat 39. Surah 15, kan? Surah 15 ayat 39. Dia kata, Rabbi, hai Tuhanku, bima aghwaytani, dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, kata Iblis, kan, la uzayyinanna lahum, aku akan hiasi untuk mereka, ya. Ayat 39. Ya. Iblis berkata, ya Tuhanku, hai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku ni sesat, kata Iblis, kan, engkau dah kata aku sesat, engkau hukum aku dah sesat, pasti aku akan jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 40 tu Allah cerita lagi, kata Iblis, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas. Ini sumpah Iblis. Dia maksud dia dan keturunan dia, kerja dia apa tu, siang malam. Kerja dia apa, siang malam nak bagi jahanam umat manusia ataupun anak cucu Nabi Adam alaihissalam tadi.
Datuk kita Adam dan isteri dia Hawa pun dah kena lah dengan dia. Dia usaha kan, sampai terlupa Adam tadi, maka dia makan daripada buah yang dilarang itu, buah daripada pohon yang terlarang, tak boleh makan. Iblis kata macam ni dia hiasi, dia pujuk kita sampai dapat dekat dia. Berapa banyak kali lah kita kena pujuk dengan syaitan, dan berapa banyak kali kita dah kalah. Biasalah kalah menang ni adat permainan. Adat permainan kan. Kita ni bukan orang maksum. Kita bukan orang maksum, kita mesti kena. Tapi maknanya bila kita dah kena, Allah bagi ubat dekat kita. Ada suntikan dia. Kena suntik ubat tadi, kena suntik ubat. Jadi maknanya macam tu. Ubat ni lagi kita duk hidup, lagi roh belum sampai di halqum, lagi belum terbit matahari di sebelah barat, maka kita boleh guna ubat tadi. Ubat tu memang berkesan, iaitu istighfar. Ubat tu Allah Ta'ala kata memang berkesan sampai terbit matahari di sebelah barat ataupun sampai nyawa di halqum. Maka gunakan ubat itu, iaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Maha mengetahui bahawa kita ni sentiasa melakukan dosa dan kesilapan. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tak boleh nak lari. Paling kurang kita jaga diri kita, duduk dalam rumah, tak jumpa siapa-siapa, duduk dalam rumah. Hari ni aku tak mau buat dosa langsung. Aku nak duduk dalam rumah, aku tak mau keluar. Aku tak mau jumpa siapa-siapa, aku nak kunci bilik aku. Aku nak buh makanan, minuman dalam bilik semua. Aku tak mau pergi mana. Aku tak mau buat dosa langsung hari ni. Daripada terbit fajar, sembahyang subuh, sampailah kepada kita tidur satu hari tu. Oh, Alhamdulillah hari ni aku tak buat dosa. Tak ada. Ada dosa yang kita buat. Dosa kecil tak boleh lepas dah kita ni. Mungkin kita fikir benda yang tak tahu apa elok apa semua kan. Ataupun kita macam-macam lah benda ni kan. Dia akan berlaku dosa-dosa kecil tadi. Bahrun la sahila lahu, lautan yang tak ada tepi. Mesti kena. Jadi maknanya istighfar. Astaghfirullahalazim. Cumanya dia berkurang dalam rumah tu, dia sunyilah sikit, kurang sikit dia daripada dosa-dosa dia berkumpul dengan manusia. Tapi kita tak dapat tidak sebagai seorang manusia, kita kena duduk dengan manusia. Dinamakan insan, itu insan yasta'nis. Maksud dia nak kena ada orang dengan dia. Tidak dia jadi dalam keadaan duduk sorang-sorang ni tak boleh. Dia mesti jumpa manusia juga. Cuba bayangkan seorang yang hanyut di tengah lautan, terdampar di sebuah pulau. Dia boleh duduk tak? Ada makanan, ada minuman cukup untuk dia. Tapi dia boleh duduk tak seorang-seorang dia? Tak seronok. Hidup dia tak cukup, tak lengkap. Dia kena pergi jumpa manusia. Itu dia. Jadi macam tu. Maknanya kita nak kena lawan tadi syaitan. Lawan, jihad melawan syaitan. Memang kita akan kalah juga. Tak dapat dinafikan, satu masa kita kalah. Dan kita menang, kita kalah, kita menang. Tapi nak lawan ni kena ada senjata jugalah. Kan? Senjata nak lawan syaitan tadi. Yang pertama senjata kita adalah iman, ilmu dulu. Al-ilmu, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab dia, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum cakap dan berilmu. Cakap dan beramal. Ilmu sebelum cakap dan beramal. Jadi maknanya iman tadi, sebelum dia ada ilmu lah. Nak kenal Allah Ta'ala baru kita beriman. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, macam mana beriman? Sebab tu cari ilmu tadi untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ilmu. Baik. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Bukan kapiak di situ. Macam ustaz ni tulis nak pergi sama dengan bahasa Kedah dia, ada apostrofi di atas, tertekan titik tu. Saya kira jadi orang kapiak pula. Kafir. Tu titik tu sebenarnya tersilap tekan, jadi macam tu. Baik, yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik. Apa dia munafik? Munafik ni maksudnya orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Dia tak beriman pun, tapi dia zahirkan sebagai orang Islam. Adalah sebab-sebab dia.
Baik, kita tengok huraian tingkatan yang pertama, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu juga 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, berjihad melawan nafsu dengan menuntut ilmu agama yang tiada kejayaan dan kemuliaan tanpanya. Tak akan berjaya seseorang tanpa ilmu. Tidak akan bahagia seseorang tanpa ilmu. Mesti ada ilmu. Tiada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kecuali dengannya. Ini dah mesti. Mesti. Kitab Jawi Lama dia kata apa? Tidak dapat tidak. Kitab Jawi Lama dia kata tidak dapat tidak. Yakni bahasa sekarang ni mestilah. Mesti. Tidak dapat tidak. Maknanya mesti. Kalau Jawi Lama dia terjemah ikut Arab sebiji. Kan? Perkataan satu perkataan. La Buddha, la tu tidak. Buddha ni dapat tidak. Tidak dapat tidak, mana mestilah. Kan? Kita mula-mula mengaji kitab Jawi ni pening kepala kan. Pening kepala. Tapi lama-lama dia jadi sukalah, seronok kan. Bahasa Melayu lama ni seronok kita baca. Kalau nak ni baca kitab Bahrul Mazi ke apa kan. Al-Marbawi, Idris Al-Marbawi tu punya karangan. Bahasa dia terbelit. Tapi dia orang Kedah. Dia kadang-kadang dia masuk perkataan Kedah juga dalam tu kan. Jadi orang Kedah tak nak boleh faham lah bahasa Kedah. Tu dia. Baik. Yang kedua, berjihad melawan nafsu dengan mengamalkannya selepas berilmu. Kerana ilmu yang berguna tiada manfaatnya jika tidak diamalkan. Ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, tapi kalau tak diamalkan, tak ada manfaat apa untuk kita. Dan tak boleh membantu kita sikit pun. Macam orang tu di tengah medan peperangan, dia ada senjata yang amat canggih, amat hebat, tapi dia tak erti nak guna. Tak erti nak petik kau kena, tak erti nak buat macam mana. Nak buat macam mana? Tengok muih ke tiup kah? Tak jadi. Jadi kena amalkan ilmu tadi. Walaupun sedikit ilmu, bila kita amalkan, maka dia akan bermanfaat untuk kita. Jadi zakat ilmu ni kena amalkanlah. Kena sampaikan, kena amalkan ilmu. Tahu tentang solat sunat, kita buat solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Kan? Tahu tentang puasa-puasa sunat, kita usaha kalau kita mampu, kita buat sekadar yang kita mampu. Tapi di akhirat besok kita tengok kawan sebelah kita, amboi banyaknya pahala hang. Allah, aku ruginya sikit, aku tak buat macam dia buat. Amboi pahala hang banyaknya, tengok pula kita aku sikitnya. Amboi besarnya bakui hang, amboi bakui aku sikitnya. Menyesal kan? Kawan kita hak bawa bakui banyak tadi, bakui pahala apa semua ni, pahala banyak dia bawa, dia pun merasa sikit juga. Ruginya aku dulu. Dia pun duk merasa rugi juga. Macam mana dengan orang yang sedikit amalan dia tadi? Dia tahu tentang sesuatu ibadat yang boleh memberi manfaat untuk dia, tapi dia nantilah. Kan? Malaikat maut datang tak bagi salam pun. Tak tahu, terkejut, berhenti jantung, habis sampai masa dia. Kan? Kalau kita dah buat baik, baiklah kita dapat. Assalamualaikum. Kalau kita buat tak baik, itulah dia bahagian kita di akhirat besok. Kan? Yaghfirullahu liman yasha'. Allah ampunkan untuk siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha'. Dia siksa siapa yang dia kehendaki. Jadi macam itulah kita. Maknanya itulah kan, saya dah baca hadis dulu. Kita dah ulang-ulang hadis yang pendek. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas kan. Dua nikmat tadi, sihat dan masa lapang tu kan. Masa itulah kita ambil guna elok-elok masa tu, supaya di akhirat besok kita tak gigit jari. Tengok kawan kita, tengok orang sebelah kan. Hak kita tengok Allah sikitnya aku. Kan? Jadi macam itulah. Kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kita dah banyak mengaji, banyak dah kita tahu, kita buat. Paling kurang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Paling kurang subhanallah ataupun astaghfirullah ataupun Allahu akbar. Benda tu bukan payah, melainkan tak susah. Kan? Melainkan orang yang Allah Taala rahmati dia boleh buat benda-benda macam tu kan. 2 rakaat ba'diyah ataupun qabliyah, 4 rakaat qabliyah ataupun ba'diyah. Maknanya benda tu bukan payah kan.
Bukan payah tapi susah. Tak tahulah. Tak payah tapi susah. Tak payah untuk orang yang Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk dia. Allah mudahkan dia, Allah dorongkan dia, Allah taufikkan dia. Jadi mudah untuk dia kan. Jadi payah bagi orang yang tak dapat taufik ni. Dia ada hidayahnya, taufik tak ada. Tak boleh nak buat. 2 rakaat qabliyah. Qabliyah ni mungkin tak sempat sebab kita sampai-sampai kat masjid. Kalau orang lelaki lah, orang perempuan ni memang dia masa dia luas. Dia maknanya sebelum zuhur tu dia boleh qabliyah dah. Dan ba'diyah memang boleh buat dah. Tapi itu pun ya Allah kan tak tahulah. Ni maknanya kita ada lagi saki baki masa kita ni kan. Umur kita ni mungkinlah tak tahulah bila Allah nak panggil kita. Kan? Jadi maknanya ambillah kesempatan itu. Kita ambil kesempatan itu supaya sekurang-kurangnya kita tengok bakui kita sama dengan bakui pahala kawan kita kak. Atau banyak sikit ya. Kan? Sampai dekat Al-Mizan besok kan tengok orang pekat bawa pahala, timbang pahala. Kan? Jadi macam tu keadaan insya-Allah. Kita mohon, kita minta kepada Allah Taala bagi kepada kita dorongan supaya kita dapat beribadat dengan ilmu dan ikhlas. Beribadat dengan ilmu dan ikhlas. Kalau ibadat tanpa ilmu, ikhlas ada tapi tanpa ilmu yang sahih, penat. Dalam surah Al-Furqan ayat apa Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah ayat 23. Surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 23. Ni kebanyakannya manusia mungkin ada ikhlas dalam ibadat dia. Ikhlas ada. Dia puasa 3 bulan turut-turut ikhlas. Dia hantam daripada bulan Rajab. Dia bubuh pula bulan Syaban. Masuk pula Ramadan. 3 bulan. Kan? Jalan pun tak larat dah. Tinggal tulang dengan kulit yang macam. Puasa 3 bulan turut-turut kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan pahala yang banyak daripada Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak buat benda tu. Tak cukup syarat. Nak dapat pahala tak cukup syarat. Kami buat banyak apa? Walaupun banyak kita buat, tapi tak kena. Macam orang sembahyang tak ada rukuk lah. Dia buat sembahyang tak ada rukuk. 100 rakaat sembahyang sehari sunat. Ada tak? Dapat pahala tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tidak pernah kenal amalan tersebut, Nabi tak pernah ajar amalan tersebut, maka amalan dia tertolak. Lepas tu mereka pula guna hujah ni pula. Mereka kata habis tu tuk saya, nenek saya, mak saya hak mati dah tu, puasa tak dapat apa, tak dapat pahala apalah. Dia pusing kot tu pula. Kita jawab lah, kita kata hak tu tuk nenek kita, Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Kan? Hak tu lah ilmu yang sampai dekat mereka. Tak boleh nak kata apa dah. Hak tu ilmu yang ada dekat mereka. Dan mereka yakin benar bahawa itu adalah yang sahihnya, yang betulnya. Maka mereka buat. Allah Ta'ala ni bukannya kedekut. Allah Ta'ala bukan tak tahu. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui, maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, maha adil Allah Ta'ala tu. Maka dia akan beri pahala, akan ikut kehendak dia lah, dengan keikhlasan orang tadi kan. Tu dia. Yang mana kita ni yang dah dapat ilmu tentang tu, orang dah beritahu pada kita terang-terang, tak usah buat lah. Kan? Tak usah buat. Benda tu tak ada dalam ajaran Nabi SAW. Masalah tu selalu banding dengan tok nenek kita. Hak kita sekarang ni yang kita buat ni. Hak tok nenek kita buat tu hak dia dengan Tuhan dia. Dia dengan Allah Ta'ala. Hak kita ni, kita dengan Allah Ta'ala ni. Kan? Itu dia. Sebab tu Allah Ta'ala cerita tentang manusia yang berhujah dengan tok nenek dia, dengan amalan tok nenek dia. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah tu, Allah kata apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u, mereka menjawab bahkan kami nak ikut ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang kami dapati tok nenek kami buat, kami nak ikut. Kan?
Bila kita kata macam tu, puasa nisfu Syaban ni mana ada makcik kan? Puasa bulan Syaban ni macam bulan-bulan biasa. Memang Allah Ta'ala suka amalan-amalan yang kita buat tadi kan, di bulan Syaban. Tapi mana tak ada amalan khusus tadi. Orang buat lama dah, dia kata. Lama dah buat benda ni, hang baru mengaji kemarin je. Aku celik-celik mata aku 60 tahun lepas, orang dah buat dah benda ni. Hang baru umur macam ni, tak boleh. Kan? Kita kata hak Nabi buat tu lama lagi pakcik. Hak Nabi buat tu lama lagi, Abu Bakar Umar buat tu lama lagi. 1000 tahun lebih dah. Hak tok nenek kita di Malaysia ni, sejak bila Islam sampai ke Malaysia ni? Kan? Kurun yang ke berapa? Kurun yang ke-16 Masihi kan? Ataupun kurun yang ke-15 Masihi Islam sampai ke Malaysia. Sebelum tu tok nenek kita, itulah macam lembah bujang tu lah. Baru buat apa di lembah bujang tu kan? Itulah tu. Lembah bujang tahu tak di mana? Takkan tak tahu kot. Kan? Dekat Merebuk tu lah. Merebuk di mana pula? Merebuk di Kedah lah. Kan? Lembah apa? Candi Lembah Bujang tu kan. Kan. Mana tok nenek kita dulu. Lama dah tu. Sebelum Islam datang ke Melaya ni kan. Itu cerita dia. Baik. Tapi Nabi lama lagi dah. Dia kata tak, agama kami lama lagi. Kita kata agama kami lama lagi. Nabi Adam tu. Kan? Itu dia. Baik. Berjihad melawan hak nafsu dengan mengajak manusia kepada menuntut ilmu agama serta mengajarkannya kepada yang tidak mengetahui. Jika tidak melakukannya, maka termasuklah di kalangan mereka yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan. Ilmunya tidak bermanfaat dan tidak dapat menyelamatkan dari siksaan Allah Ta'ala. Dia tahu tapi dia tak mau buat, tak mau ikut. Itu masalah dia. Ada ilmu tapi tak mau ikut. Yang seorang lagi ada ilmu, dia ikut, dia buat, maka dia selamat. Dia selamat. Yang keempat, berjihad melawan nafsu dengan bersabar atas kesusahan dan kesakitan di atas jalan dakwah kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Kena sabar lah. Jadi nak berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena ada ilmu. Bila berdakwah ni kita kena macam-macam ujian, macam-macam kesusahan. Semua ini hendaklah ditanggung semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi macam itulah bila kita ajak orang kepada kebaikan ni, kan? Mesti ada yang pro, mesti ada yang kontra. Mesti ada yang nak ikut, mesti ada yang tak mau ikut. Nak pergi cerita dekat orang ni benda yang hak mereka dah buat lama dah. Susah tu. Cerita tu senang, tapi nak bawa keluar suara tu susah. Berpeluh kan nak cerita kat mereka ni. Hak mereka buat tu tak kena dengan ajaran Nabi SAW. Jadi susah. Melainkan kita kena pergi buat sama dengan mereka. Tu mereka seronok. Mereka seronok. Bila kita nak cerita ke orang agama ni macam itulah, kita kena bersedia lah. Mental tu kena kuat lah. Kalau fizikal ya kuat tak jadi, kan? Boleh angkat besi 200-300 kilo, tapi ni hak ni, kan? Tak kuat, tak boleh. Tapi kalau orang tu kurus, kering, kan? Jalan berapa nak larat, tapi mental dia kuat, tu bagus, kan? Macam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala keluar masuk penjara. Ibn Qayyim anak murid dia masuk penjara. Macam tu kan. Syekh Al-Albani rahimahullah juga pernah masuk penjara. Imam Ahmad 2 tahun lebih masuk penjara. Bukan takat masuk, kena balun lagi. Tahu tak balun? Kena pukul. Sekali pukul pensan. Pukul lagi, pensan lagi. Macam itulah dia sunnatullah, kan? Yang Allah Ta'ala tulis macam tu. Sebab Allah nak bagi pahala dekat mereka ni banyak. Allah nak tinggikan darjat mereka tadi. Itu dia. Jadi macam tu. Bila kita nak sampaikan kepada orang ni, bukan senang kan? Bukan senang. Nampak senang tapi susah. Melainkan kita ni, kerja kita ni nak bagi orang seronok. Dapat mikrofon ke kita cerita ni, orang gelak-gelak ketawa, orang seronok, kan? Malam ni seronok. Ustaz ni cerita lawak sungguh kan? Cerita pasal orang ni bodoh pada lembu lah, apalah, macam-macam. Kan? Siapa boleh buat jok hebat, siapa boleh tarik suara sedap-sedap, kan? Ramailah pengikutnya. Qusas, tukang cerita. Qusas ni tukang cerita.
Kan? Jama'a kullama habba wa dabba. Dia ambil semua, tak kira tang mana kata reti, dia kutip habis. Kan? Dia buat cerita. Yang penting hari ni orang seronok. Aku boleh seronokkan orang. Itu bukan kerja para anbiya, itu bukan tugas para anbiya, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerja kita ni nak cerita, nak betulkan manusia yang tersilap dan nak ajarkan manusia yang tak tahu. Nak cerita pada orang. Itu kerja kita. Dan tanggungjawab ni bukan tanggungjawab seorang, ni tanggungjawab kita semua. Nabi kata ballighu anni walau ayah. Dia maksud dia tanggungjawab kita semua, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah ni kan, tanggungjawab kita semua nak cerita kepada manusia ni walaupun satu ayat. Sebab tu orang putih bila dia masuk Islam, berapa hari dia masuk Islam, dia pergi berdiri tepi jalan tu, dia ajak orang masuk Islam. Dia bercerita apa yang tahu tentang Islam. Dia kata macam tahu tak macam mana nak jadi orang Islam. Dia masuk Islam baru 2-3 hari. Tu dia. Tapi kita ni orang Melayu, tak tahulah berapa orang yang kita dah ajak orang masuk Islam. Kawan kita yang tak Islam tadi berapa ramai dah. Kita berapa kali kita ajak dia masuk Islam. Akhirat besok dia pegang dengan kita silap-silap hari bulan tak silap, kita yang silap. Dia pegang kita, Tuhan, dia tak pernah cerita dekat aku pasal Islam. Allah, apa kita nak jawab kepada Allah Ta'ala besok? Ni orang yang kawan ramai ni. Baguslah kawan ramai tu, bagus lah. Tapi nak kena ajak, nak cerita pasal Islam tadi kan. Saya Alhamdulillah, saya pernah juga ajak sekali Tokek Kari masuk Islam. Alhamdulillah, walaupun tak ada cerita Islam kat dia. Kari apa tu sahabat lah, tapi tak Muslim lah kan. Jumpa dengan dia, ni Tokek bos kari yang buat empah kari tu kan. Dia diperkenalkan oleh seorang rakan. Saya kata, you kan belajarlah pasal Islam, masuklah Islam kan. You tahu tak Islam tu apa? Tak tahu. Dia you baca sikit, dengar cerita pasal Islam apa semua. Kalau you masuk Islam, best, bagus lah. You dah kaya kan, you masuk Islam, lagi seronok, lagi kaya kan. Dapat kaya pahala dunia akhirat, masuk syurga kan. Cakap sikit, tak ada masa. Tapi kita boleh cerita juga. Alhamdulillah. Tak tahulah dia masuk Islam ke tak, wallahu a'lam. Lepas tu tak jumpa dah kan. Dia pun mungkin tak kenal kita. Kita ada kesempatan masa tu je. Jadi kita ajak sekurang-kurangnya lepas bebanan kita. Sebab nak bagi hidayahnya kerja Allah Ta'ala. Taufik tadi kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kerja kita ajak orang lah. Mana tahu kan, kita pancing kail tu, mata kail tu, pancing ikan tadi kan. Dah letak je pancing kita, letak je. Dia lalu-lalu tengok, sedap ni, dia makan. Dapat kat kita, tak ada masalah apa. Tapi kita buat tak? Masalah dia kita buat ke tidak? Itu dia. Tanggungjawab kita semua, kewajipan kita semua. Cerita. Tak boleh nak cerita dengan lidah. Bila nak cakap je ketak habis kepala lutut. Tangan-tangan habis ketak, peluh habis. Susah nak cakap, aku tak boleh nak cakap. Nah, banyak CD-CD apa semua kan. Dengan buku-buku berlambak-lambak yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, terjemah ke dalam bahasa Inggeris, bahasa Tamil, Bangla, semua ada. Berlambak-lambak. Kita beli ikhtiar. Berapa sen sangat kita nak beli buku tadi kan. Kalau boleh buat anak-anak kita yang pandai komputer tadi kan, beli CD satu tu tebal tu dekat dia kan, download. Tak percuma tu. Cerita pasal akidah je bahasa Inggeris, pergi letak kat mana-mana. Lalu kot Subang Airport tu, pergi letak kat pintu tu. Letak je. Bukan, aku meletak benda tak payah. Kan? Lepas tu tulis pula email kita bawah tu. Segan nak guna nama betul, guna nama samaran. Tak ada masalah. Tak tu. Boleh hubungi saya kalau tak faham. Kan? Jadi kita boleh buat macam-macam. Boleh buat kan. Manusia ni, otak ni kan, Allah Ta'ala bagi hebat. Dia boleh fikir macam mana hari ni. Bukan dekat manusia, burung yang besar ibu jari ni, apa nama burung bah? Burung itulah burung kelicap, burung apa? Yang kecil tu. Dia jaga-jaga waktu pagi, dia tahu kan nak pergi kerja apa. Bukan dia tahu nak pergi kerja apa, dia tahu cari makan lah. Dia keluar pada rumah dia yang kecil tu. Keluar nak buat apa? Lepas. Lepas tu ada anak pula 2-3 ekor dalam sarang tadi kan. Tu pun Allah Ta'ala bagi dekat dia pandai pergi cari makan. Dia buat balik kenyang. Dia makan kenyang, dia boleh pula ke anak dia. Tu haiwan tadi Allah Ta'ala bagi tu. Kita ni manusia, Allah bagi kelebihan pada kita sangat banyak.
Kita boleh buat insya-Allah kan. Nak banyakkan pahala kita, pahala kita berapa banyak pahala. Kalau ada 10 keping CD kita letak situ, 5 orang ambil, 10 orang ambil, seorang masuk Islam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seorang dapat hidayah melalui engkau lebih baik daripada unta-unta yang merah banyak tadi engkau dapat. Itu dia untungnya. Baik, terus kita bersabar atas kesusahan dan kesakitan di atas jalan dakwah kepada Allah. Semua itu hendaklah tanggung semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apabila seseorang dapat melaksanakan semua tingkatan ini, 4 tingkatan nampak sikit no, Ustaz, sikit no. Sikit lah tapi susah. Sikit tapi susah nak buat dia. Dalam melawan hawa nafsu, maka dia termasuk di kalangan Rabbaniyin. Maksudnya kan, pendidik atau yang sebenar. Ni Rabbaniyin. Ijma' salaf mengatakan, salaf ni apa dia? Salaf ni 3 generasi terbaik itulah kan. Sahabat, tabi'in, tabi'in, itu dia. Mengatakan bahawa seorang alim tidak layak digelar Rabbani. Kan? Kumpulan nasyid Rabbani tu lain. Kan? Tu kumpulan nasyid Rabbani. Dia punya pengasas dia pun dah pergi dah kan. Dah mati dah. Tinggal kita lagi. Tak tunggu nasib masa kita bila kita pun tak tahu. Tapi kalau tunggu mati tak buat ibadat tak boleh juga. Tak takut mati tak boleh. Kena buat ibadat. Persediaan menghadapi kematian. 2 hari lepas imam besar Masjid Shah Alam meninggal kan. Rahimahullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kita doa lah untuk dia. Kan? Jadi masing-masing bawa amalan dia. Masing-masing bawa amalan. Sehingga dia mengenali kebenaran, beramal dengannya. Maksud mengenali kebenaran ni maksudnya berilmu lah. Beramal dengannya serta mengajarkannya. Beramal, lepas tu ajar pula orang lain. Dah pergi belajar, beramal, ajar orang lain pula. Barang siapa yang berilmu lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya, maka didoakan untuknya di kerajaan segala langit. Segala malaikat di langit doakan untuk kita. Dan segala yang di bumi akan doakan untuk kita keampunan, mohon ampun untuk kita. Hatta ikan di air, ikan yang di air itu minta ampun untuk kita. Seronok kan? Jadi kita yang datang belajar ni, pergi belajar ni untuk ilmu ni, keluar dari rumah ni, hari ni seronok aku. Pasal apa seronok? Ikan tolong mohon ampun kat aku. Ikan yang kita duk makan tu, kalau dia boleh bercakap kita dengar ke, Allah, seronok lah kan? Masa dia hidup tu lah, masa dia mati dia nak doa apa, dia masa dia hidup di air tu kan. Bila kita dah ambil, kita makan dia dah. Sebab tu kata ulama, haiwan-haiwan tadi doa untuk orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab orang berilmu ni dia reti beradab dengan haiwan. Orang tak berilmu, dia tak ada adab dengan haiwan. Dia sepak kucing tu ikut suka dia ya. Kan? Lembu kambing dia sembelih depan kawan-kawan dia ya. Ada 5 ekor lembu dia nak sembelih korban. Ambil seko-seko hak kawan tu jeling tengok kan. Dia pun dia tunjuk pisau saja nak pergi, kawan tu takut lagi. Kawan tu dah takut dah. Ketak dah, nak mati dah. Hei, lambatnya giliran aku nak mati. Kan? Kalau dia boleh bercakap. Tapi dia takut. Nabi larang kita. Bila kita berilmu, kita beradab dengan haiwan. Haiwan pun tolong doa untuk kita keampunan. Macam tu sekali. Itu dia hebatnya orang yang berilmu tadi kan. Baik, yang itu yang tingkatan yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Ada soalan kat sini? Ya. Rabbani maksudnya yang mana yang daripada perkataan Rabb, yang memiliki kehebatan lah. Kan, yang memiliki kehebatan, Rabbani. Ataupun pendidik yang hebat. Pendidik yang hebat, Rabbani kan, Rabbani. Daripada perkataan Rabb. Kan, perkataan Rabb. Okey, ya. Tapi kan amalan yang memang bukan sunnah lah. Tapi bila kita bercakap, dia orang cakap ialah memang bukan sunnah, tapi tak berdosa kan. Jadi kita kalau kita teruskan, itu yang dia nak mati kan kita. Dia nak jawab macam apa, dia nak jawab juga.
Kalau kita nak jawab pun boleh juga kan. Dia kata kalau tak boleh, dia kata kalau tak berdosa, kita kata yalah hang penat saja. Jawapan kita hang penat saja. Banyak benda lagi yang bila penat dapat pahala. Hang ni yang buat penat tak dapat pahala apa? Hang cerdik tak? Hang cerdik. Cakap itu dia marah lagi lah. Lagi capang telinga dia. Okey. Lagi terangkat kening dia. Jadi macam itulah orang ni dia nak melawan kerja dia kan. Tapi hak dapat hidayah Allah Taala ni senang aja. Senang. Oh macam tu ke? Macam tu ke? Allah, saya tak tahulah, terima kasih ya. Awak belajar kat mana? Dia nak tahu. Jadi orang yang dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Tapi kalau orang yang jenis perangai Abu Jahal, Abu Lahab ni kan, walaupun dia bukan Abu Jahal dan Abu Lahab, dia nak lawan juga. Kita sebut ni kan, ni dalilnya kan. Dia akan pusing macam mana juga. Kenapa? Kerana dia nak menang tadilah. Dia nak teruskan nak buat tadi. Kita kata kan, ma'assalamah, tafaddal. Kan, silakan. Tak ada masalah apa. Saya tukang cerita, saya tukang sampaikan. Nak ikut sama ikut sudahlah. Kan? Terpulang. Itu dia. Jadi kerja kita hanya menyampaikan, kita cerita ke orang tak sunnah benda ni. Kalau dia kata tak sunnah pun tak berdosa, dia kata. Tak berdosa kan? Tapi itulah kita ceritalah sebut ni ayat Quran ni, Allah Taala kata amalan yang buat banyak-banyak tadi bila tak bertepatan dengan ajaran Nabi SAW, maka Allah jadikan amalan kita debu yang berterbangan. Ham tak takut ke? Tak berasa rugi ke? Amalan yang kita buat banyak-banyak tadi kan Allah tak iktiraf. Mengaji 7-8 tahun kat Pakistan, tiba-tiba balik Malaysia saja tak iktiraf. Oh, penat tak? Penat. Nak minta jadi cikgu ke apa ke? Sijil tak ada iktiraf, umpamanya kan. Itu tak apalah. Sijil tu cerita lain, ilmu dia kita dapat dah, tak ada masalah apa. Tapi ni bab amalan tadi. Amalan, amal ibadat yang bertepatan dengan ajaran Nabi SAW, disertai dengan ikhlas, barulah Allah Ta'ala terima. Tapi orang macam tu kesianlah dia jahil kan. Tapi kita kena jangan putus asa lah. Itu yang betul asal kita sampaikan. Kita bagi buku, bagi nota, kan? Bagi nota ni kita boleh bagi yang panjang-panjang, tak ada masalah. Foto state ke apa kan, bagi, kan? Masalahnya Ustaz, dia buat tomahan pula atas kita yang memberi dia hujah kan. So dia akan mempengaruhi orang lain, mengatakan sebab dia ni memang pandai bercakap, dia ni memang selalu depan, dia ni segala-galanya lah, proaktif, macam-macam lah. Jadi kita ni yang jadi sangat sedih lah Ustaz. Yalah, memang tu perasaan kita dan perasaan para anbiya alaihimus salatu wassalam macam tu perasaan dia. Dia ajak kaum dia sampai 950 tahun, 1000 tolak 50 tu. Satu riwayat kata 80 orang, satu riwayat kata 13 orang, satu riwayat kata 8 orang. Ai sikitnya. Nak banding dengan masa 950 tahun, kata-kata bolehlah 80 orang. 80 orang yang ikut dia. Yang hak pi mengaku Tuhan Harun tu berapa ramai duk ikut dia. Hak duk pi mengaku Rasul Melayu tu berapa ramai duk ikut dia. Kan? Ani hak kita nak ajak buat baik ni memanglah. Taufik itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah kata kepada Nabi SAW yang ada mukjizat, segala mukjizat pada dia tadi, Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak akan dapat bagi hidayah kepada orang yang engkau sayangi, tapi Allah yang akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Hatta ayah kita, hatta mak kita, pasangan kita, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam tu. Nampak macam mana? Nabi Nuh bukan dekat orang lain, darah daging dia. Tak masuk Islam, tak ikut dia. Ya. Macam mana tu? Memang nampaklah habis aurat dia lah, kan? Sehingga Adam dan Hawa tadi ambil daripada daun-daun syurga, kan? Untuk
tutup aurat mereka berdua tadi. Tak, maksudnya Allah jatuhkan hukum serta-merta saja. Ya, serta-merta. Bila dia makan dari pokok, so Allah jatuhkan hukum serta-merta. Ya, serta-merta. Yang kita faham daripada dalil Quran tadi kan, serta-merta lah. Ayat surah apa ya? Surah Al-Baqarah kan? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 22. Dan surah Taha ayat 121. Surah Al-A'raf ayat 22. Surah nombor apa? 7. Ya, surah 7 ayat 22. Fadallahuma bighururin. Maka Iblis tu dia tunjukkan kepada mereka berdua dengan ghurur. Ghurur ni tipu daya. Dia tipu. Jadi tipu-tipu ni kerja Iblis. Kan? Siapa menipu itulah dia. Kan? Iblis, setan daripada manusia. Falamma dhaqa syajarata, apabila mereka berdua rasa, zaqa ni rasa. Sedap buah ni, sedap apa? Sebab apa dia tipu? Kalau apa makan buah ni yang kekal dalam syurga, dia tipu. Dia pun takut habis segala nikmat, takut keluar dari syurga, makan. Zaqa, rasa. Daripada pokok itu, lala tu juga badat lahuma sawatuhuma, habis hilang segala pakaian syurga tadi. Tak ada apa. Wa tafiqa yakhsifani alaihima. Kan dia berdua pun ambil lah di atas aurat mereka berdua tadi daripada daun-daun syurga. Daun syurga tutup aurat tadi. Allah Ta'ala panggil Adam dan Hawa tadi. Tidakkah aku larang kamu berdua? Allah kata, alam anhakuma, tidakkah aku larang kamu berdua daripada pokok tu? Dan aku dah kata dah kan kepada kamu semua, syaitan tu adalah musuh kamu yang nyata, terpedaya kedua-duanya. Itulah dia, kan? Tu. Habis dah kan? Semalam kita ada topik berhijab. Jadi poin dia, syaitan, bila kita tak pakai hijab, syaitan sesatkan kita macam ni lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Jihad melawan syaitan ada dua tingkatan. Yang pertama, jihad melawannya atas menolak segala perkara syubhah dan keraguan yang didatangkannya yang boleh merosakkan iman. Bab akidah ni, syaitan mari kadang-kadang dia mari kan, betul ke Allah Ta'ala tu ada? Betul ke? Dia mari syubhat kan? Quran ni betul ke? Quran ni ya 1400 tahun lebih dah, betul ke? Satu huruf pun tak ubah, betul ke? Rosak iman. Jadi maknanya kita kena lawan benda tu. Nak lawan dia, kita kena ada senjata lah, ilmu lah tadi kan. Dengan ilmu lah kita, ni betul lah ni kan, benda ni mutawatir apa semua kan, cerita mutawatir. Kalau 10 orang mai cerita kat kita, kata benda yang sama berlaku, kan, hari yang sama berlaku, 10 orang mai cerita kat kita ni, takkan kita nak tak percaya? Mesti percaya punya. Seorang cerita pun, khabar angin pun kita betul ikut. Hak betul itu 70 ataupun 80% dah. Kan? Ni. Jadi dia akan datang. Dia akan campakkan ke dalam kita punya hati kita, fikiran kita, benda-benda yang boleh rosakkan akidah kita. Dia ni nak usaha macam mana pun, dia nak usaha juga bagi boleh kat dia. Sampai kita nak mati pun dia usaha juga. Sebab tu saya dengar kisah Syekh Muhammad Hassan hafizahullah, dia cerita tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, kan, ketika dia nak wafat. Riwayat tu cerita ketika dia sedang sakarat, di antara sakarat tadi kan, sedang antara tak sedang dia dengar anak dia dengar ayah dia kata la tidak. Bila ayah dia sedang sikit, dia tanya ayah tadi, dia kata la tadi apa? Tidak tu kenapa? Tak mau tu pasal apa?
Dia kata, ya bunai, inni ra'aitu iblisan, aku nampak iblis, ya kan, qa'idun ala 'inda ra'si, duduk dekat kepala aku. Wa qala ya Ahmad, ataupun 'adun ala anamilihi, duk gigit jari dia. Ya Ahmad, wahai Ahmad, kalau aku tak dapat hari ni, aku tak dapat dah sampai bila-bila. Mut 'alal yahudi, mati di atas agama Yahudi. Aku kata la. Mut 'alal nasrani, mati di atas agama Nasrani. La. Mut 'alal majusi, mati di atas agama Majusi. La. Dia nak ambil kita juga. Macam mana pun dia dah sumpah dengan Allah Ta'ala, dia nak ambil kita juga. Nak ajak pergi duduk sekali dengan dia dalam neraka. Lepas tu dia kata pula, aku ajak ya. Dia kata pula, akhirat besok dia kata, aku bukan paksa hamba, aku tak paksa, aku ajak ya. Macam orang menegak lah. Di pasar malam, mai lah, mai beli. Orang pun pergi tengok, bagus ni, beli. Hak tengok, ni benda mengarut ni tak betul ni, tak beli. Tu cerita dia. Jadi dia dah sumpah. Dia dah sumpah dengan Allah Ta'ala dah. Jadi kita ni dah tahu dia sumpah dia macam tu, maknanya macam mana kita nak selamatkan diri. Allah Ta'ala kata, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi kena ada ilmu jugalah. Ikhlas tak ada ilmu tu yang jadi jahanam tu, kan? Jadi jahanam. Itu dia. Baik. Yang kedua, jihad melawannya atas segala keinginan, iradat, dosa dan keinginan dosa dan syahwat yang dibisikkannya. Dia duk bisik kita, suruh buat tu, suruh buat ni, kan? Alah, ambil lah rasuah tu. Bukan rasuah ni belanja ya. Dia bukan kata rasuah ni belanja, ambil lah. Hang boleh guna benda tu, hang boleh guna untuk bagi makan anak yuran sekolah ke apa-apa. Alah, kalau hang tak mau makan pun bawa minyak kereta sudah lah, kan? Dia bisik kat kita, bisik sampai dapat kat dia. Tengok kan, dia kata pula, kalau hang tak ambil, dia orang boleh ambil. Biar ambil. Kan, rugi tak ambil, rugi. Kan, hang boleh guna macam-macam untuk kebajikan, boleh guna juga. Dia buat apa tu? Hang boleh bagi kat anak yatim ke apa ke? Dia macam-macam lah, dia mari, dia bisik. Dia hias bagi elok, bagi lawa benda tu, kita tengok kan, bagus ni kan, ambil, buat dosa tadi. Jadi syurga tu macam tu lah. Syurga tu dihiasi dengan benda-benda yang tak seronok. Benda yang orang tengok, susah ni. Ni nak mari bulan Ramadan ni. Ada yang hak seronok, yang tak sabar-sabar duk tunggu Ramadan ni. Duk tengok hari bulan ni. 2 minggu lagi no Ramadan. 2 minggu lagi ya. Standby semua, persiapan dah buat ni. Kan? Kesihatan jaga. Sebab apa? Sebab nak baca Quran. Aku target aku Ramadan ni paling kurang sekali khatam. Tu paling kurang lah Quran. Kalau dapat 2 kali, alhamdulillah, kan? Tapi kalau dapat sekali khatam Quran pun alhamdulillah lah. Target tu, kan? Lepas tu duit simpan siap lah. Duit ni simpan siap dah, khas untuk Ramadan ni. Iftarus Saimin, nak bagi iftar, buka puasa pada orang yang berpuasa ni. Pahala macam orang puasa juga. Lepas tu nak buat sedekah ni. Malaikat dia kata, bila masuk aja malam Ramadan tu, malaikat kata, ya baghiyal khairi aqbil. Hai orang yang nak buat kebaikan, cepat, mari. Pasar pahala dah dibuka. Pasar pahala, bazar percuma pahala tadi kan. Pahala berlipat ganda Allah Ta'ala bagi dekat kita. Bulan Al-Quran, bulan rahmat, tutup semua pintu neraka. Tutup habis. Pintu syurga buka habis semua pintu syurga. Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir. Orang yang nak buat jahat, tahan, jangan buat. Nak mari 2 minggu lagi. Allah, kan? Doalah kita, insya-Allah boleh sampai bulan Ramadan ni. Ya Allah, kita azam nak buat ni, nak buat yang terbaik, puasa yang terbaik. Aku Ramadan ni, aku tak mau sembang banyak. Kalau kawan main rumah pun, aku akan buat cerita lain. Aku nak buat ada kerja apa semua, kan? Kalau kawan daripada rumah dah nak ziarah, Ustaz, saya ni tak dan, sibuk sikit lah, kan? Macam tu. 2 minggu lagi, insya-Allah. Harap-harap umur kita sampai lah Ramadan, kan? Ni kawan kita mati kemarin, hari ni tak sempat lah Ramadan, yang nak mari ni. Bila masuk Ramadan ni, kita buat yang terbaik, insya-Allah.
Buat segala pahala, buat segala pahala. Dengan Qurannya, dengan sedekahnya, dengan apa lagi? Dengan iftarus shaimin kan dan sebagainya. Buat insya-Allah. Jadi kita kena plan. Dapat pahala ni kena ada ni lah. Kan perancangan. Habis masa ke dak lagi kan? Dak lagi 5 minit kan? Itu dia. Baik. Maka jihad yang pertama dalam bahagian ini berlaku selepas yakin. Itu dia. Jihad melawan syaitan ni pertama kena ada yakin dululah. Yakin, iaitu ilmu lah. Ilmu yang padanya ada yakin. Ilmu tadi kan, ilmu yaqin. Itu dia. Bukan ilmu zan, ilmu yakin. Dan jihad yang kedua berlaku selepas sabar. Jihad pertama tadi lawan benda-benda yang syubhat, yang meragukan. Dia macam dia nak datangkan keraguan dalam dalam diri kita tentang agama Islam, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Quran. Dia nak ragukan kita. Nak lawan dia ni dengan yakin. Datangkan keyakinan dalam diri tadi. Mula dengan ilmu lah. Kemudian yang kedua, nak lawan dia tadi atas bisikan syahwat dan dosa keinginan tadi. Benda dosa ni seronok. Benda dosa ni seronok. Benda haram ni orang Kedah kata syok. Benda haram ni syok kan. Buat benda haram. Kalau benda tu tak syok, orang tak buat. Kalau benda dosa ni tak seronok, tak ada, orang tak buat. Sebab tu neraka ni dihiasi dengan keseronokan syahwat. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala diharamkan kepada kita benda-benda yang orang nampak lazat. Macam daging babi tu, mereka kata sedap, mereka kata alah. Kita tengok kita rasa geli geleman, kita rasa kan. Kita pasal geli geleman. Mereka tu sedap, lazat. Kan mereka cerita mana? Mereka cerita kan daging babi ni dan lemak dia apa semua, dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Sebab tu mereka buat. Mereka bubuh dalam tubuh dalam ni nak bagi benda tu tahan dan sebagainya. Ketahanan yang ada pada dia tu tak ada pada ketahanan pada benda-benda yang lain. Benda tu dia tak berkulat bakteria, kata mereka. Allahu a'lam. Kita bukan saintis tu kaji benda macam tu kan. Bakteria yang ada dalam dia tu boleh makan bakteria-bakteria yang boleh membasi dan menyebabkan makanan tadi jadi berkulat. Sebab tu tahan lama dan sebagainya. Dia pilih dia kerana ada sifat-sifat dia tadi kan. Tu. Macam mana benda tu? Benda dosa ni benda seronok. Nafsu suka. Mengumpat orang cerita pasal, kalau mengumpat orang tengok boleh 2 jam pergi apa. Cerita pasal kuno cerita pada kau ni kan. 3 cawan kopi tak habis lagi. Tokek kedai kopi syok lah. Tak habis, tu dia. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan daripada mereka a'immatan, para imam yang diikuti, yahduna, mereka memberi petunjuk, membimbing, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi Allah gabungkan 2 sifat ni dalam ayat ni, sabar dan yakin. Susah ni sabar ni. Kan orang Arab kata apa? Lan tanalal birra hatta ta'liqa as-sabira. Engkau tidak akan mencapai kejayaan, kemenangan sehingga engkau dapat menggigit akar yang pedih. As-sabir ni sejenis akar yang pahit. Orang Kedah kata akar seruntun. Sini panggil akar apa? Kenal tak akar seruntun? Kenal akar seruntun kan? Kalau mak dia nak apa? Dia nak habiskan susu anak tadi, dia pergi ambil tumbuk-tumbuk akar seruntun ni, dia sapu situ maknanya. Anak dia kena pahit. Tak maulah, berhenti terus budak tadi. Akar seruntun. Sini panggil apa tak tahu lah. Kata mantun tak ada benda tu. Pokok tu tak ada. Rumput pun susah nak nampak kan. Tambah akar tu.
Itu dia. Dia sangat pahit. Sangat pahit. Baik. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahawa darjat kepimpinan dalam agama hanya dapat dicapai dengan sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Dia akan jadi pemimpin dalam agama. Mana Allah Ta'ala bagi title tu kat dia. Ada sabar, ada yakin. Kerana hanya dengan kesabaran dapat menangkis segala godaan, keinginan dan syahwat yang membinasakan. Yakin pula dapat menolak segala syak dan segala yang syubhat. Itu dia. Kemudian jihad melawan golongan kufar dan munafikin ada 4 tingkatan. Kita berhenti di situ insya-Allah. Ada soalan? Soalan penonton daripada internet. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya tipu daya iblis terhadap Nabi Adam? Apa sebenarnya tipu daya iblis terhadap Nabi Adam? Itulah dia Allah sebut dalam kita baca tadi surah apa tadi? Al-A'raf dengan surah Taha tadi kan? Kan? Tipu itulah dia tipu daya. Fadallahuma bighurur. 120. Kan? Al-A'raf tadi 120 ke? Kan? Itulah dia tipu daya dia. Dia ni dah sumpah nak ditipu. Dia tipu. Maknanya itulah tipu daya dia. Supaya Adam tadi dapat dekat dia. Tapi Allah Ta'ala jagalah. Itu semua hikmah. Kan? Perbuatan itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Kalau tidaknya para anbiya ni, para nabi ni semuanya adalah maksum, terpelihara daripada segala dosa. Iktibar untuk manusia hari ini ialah banyaklah iktibar yang kita dapat ambil kan daripada tipu daya syaitan tadi kan, sebab dia dah bagi tahu dah. Dia nak sesatkan kita kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi kita kena ikhlaskan diri kita sentiasalah. Jasa ikhlaskan diri kita, dan pertamanya mesti dapatkan ilmu yang sahih. Itu dia. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Itu dia. Tak ada, insya-Allah kita berhenti di sini. Insya-Allah dipanjangkan umur, jumpa lagi minggu hadapan. Dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kekasaran itu adalah kesilapan saya dan kejahatan syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.